قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara-saudari? Baik. Alhamdulillah. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nik Nurul Ain Nadira binti Nikso. Saya berumur 16 tahun. Kalau nak nampak matang, panggil Nik. Kalau rasa nak rapat sikit, panggil Ain. Jadi, saudara-saudari, pernah menaiki kereta? Pernah. Pernah pergi ke pusat membeli belah? Pernah. Analogi yang mudah. Apabila kita menaiki kereta, adakah jalan raya itu sentiasa lurus? Tidak, kita kena buat pilihan. Nak belok ke kiri ke, nak belok ke kanan. Dalam kehidupan ni kena buat pilihan. Bila bangun pagi, pergi ke bilik air. Nak gosok gigi dulu ke, nak mandi dulu, nak pakai baju apa hari ni, nak buat apa, semuanya kena ada perancangan dan pilihan. Saudara-saudari, penting ke buat pilihan ni? Agak-agak penting tak? Penting. Macam yang kita dapat lihat pada hari ini, kes bunuh diri dalam kalangan remaja amat berleluasa. Kenapa ya benda ni terjadi? Tak tahu. Ini semua kerana mereka salah membuat pilihan dalam kehidupan. Sebab apa? Mereka mempunyai pemikiran yang kurang matang. Lalu mereka membuat pilihan yang kurang rasional dalam kehidupan mereka. Lalu memberi kesan pada diri sendiri dan ahli keluarga mereka dan persekitaran mereka. Jadi, macam mana kita nak hadapi semua benda ni? Ayo, pegang tangan saya, kita tengok satu persatu. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi seseorang apabila dia ingin membuat keputusan? Macam yang kita lihat di sini, pemikiran dan emosi seseorang itu memainkan peranan yang amat penting ketika dia ingin membuat pilihan. Sebagai contoh, apabila seorang individu itu mengalami kemurungan, adakah ia mempunyai pemikiran yang positif? Tidak, dia akan sentiasa berfikiran negatif. Apabila menghadapi satu masalah, dia akan menyelesaikan pilihan-pilihan dia untuk menyelesaikan masalah itu dan semuanya berunsurkan negatif. Jadi itu semua akan membawa kepada keburukan pada masa hadapan. Yang kedua, media sosial dan rakan sebaya. Remaja pada hari ini terlalu taksub dengan media sosial. Sehingga kan, nak buat pilihan pun kena tengok dekat media sosial. Pastinya saudara-saudari juga mempunyai laman Instagram, Twitter dan muka buku kan? Betul. Tapi, bagaimana kita gunakan media sosial tersebut untuk kebaikan diri kita dan persekitaran kita? Sebagai contoh, Malaysia pernah digemparkan pada 14 Mei 2019, seorang pelajar perempuan telah membuat keputusan untuk membunuh diri setelah dia mendapat 69% undian di Instagram untuk huruf D, iaitu die. Kenapa dia buat begitu? Sedangkan itu keputusan untuk hidupnya sendiri. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan. Seterusnya, langkah-langkah untuk kita membuat pilihan yang bagus dalam kehidupan kita. Angkat tangan kanan. Ada berapa jari? 5. Ikut saya. I, D, D, E, E, A, A, L. L. Ideal. Ideal. Pusing kanan, tepuk bahu kawan. Pandainya awak. Pandainya awak. Pusing belah kiri, tepuk bahu kawan. Awak pun pandai juga. Awak pun pandai juga. Okey, ayo kita lihat satu persatu. Yang pertama, ideal. Identify, iaitu mengenal pasti masalah yang sedang dihadapi. Kalau kita tak tahu apa sebenarnya masalah yang aku hadapi ni, macam mana kita nak menyenaraikan pilihan yang kita ada dan menyelesaikan masalah tersebut? Yang kedua, describe, menghuraikan senarai pilihan yang ada. Bila dah tahu masalah apa yang kita sedang hadapi, kita senaraikan satu persatu pilihan-pilihan yang kita ada untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, evaluate, menilai akibat bagi setiap pilihan yang kita akan ambil tersebut. Kalau kita ambil yang ni, apa akan jadi? Kalau ambil yang ni, apa akan jadi kepada diri sendiri dan persekitaran kita? Yang keempat, act, iaitu mengambil tindakan yang paling baik yang akan memberi kesan yang paling baik kepada diri sendiri dan persekitaran. Dan yang terakhir adalah learn. Hal ini adalah kerana manusia itu tak sempurna kan? Betul. Walau sehebat mana pun dia, pasti dia akan buat silap. Tapi tak mengapa, sebab kita belajar dari kesilapan supaya tak berulang lagi pada masa hadapan. Yang kedua, saudara-saudari keluarkan kertas dan pen.
Ikut langkah saya. Dari kiri, Dari kiri. 5 ke kanan, 5 ke kanan. 3 ke bawah, 3 ke bawah. 5 ke kiri, 5 ke kiri. 3 ke atas. 3 ke atas. Maka terhasillah kotak alternatif. Kotak ini dapat kita gunakan apabila kita menghadapi satu masalah dan kita ingin menyelaraikan satu persatu pilihan yang kita ada. Sebagai contoh yang saya beri, Ali sudah berjanji untuk keluar bermain bersama rakannya. Tetapi, dia mempunyai kerja rumah yang perlu disiapkan dan dihantar esok. Lalu, disenaraikan pilihan-pilihan yang dia ada dan kita tengok dari pelbagai aspek, iaitu dari segi diri sendiri, keluarga, rakan dan guru. Dan akhir sekali, kita mengambil pilihan yang paling baik yang memberi kesan yang paling baik kepada keempat-empat aspek tersebut. Barulah kita dapat membuat pilihan yang baik kepada diri sendiri dan persekitaran kita. Nampaknya masa pun mencemburui saya. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu saudara-saudari pada masa hadapan. Bab kata ulama, ilmu yang tidak diamalkan itu umpama pokok yang tidak berbuah. Jadi, semoga kita dapat bertemu lagi pada masa hadapan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.